Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung modul sel elektrolisis. Okey, 12A jadual. Okey, ini ya soalan dia. Okey, sekarang kita nak kaji faktor kepekatan ion pula. Okey, so kita pakai elektrolisis larutan aqueous. Okey, faktor kepekatan ion. So elektrolisis asid hidroklorik 0.0001 mol dm tolak 3, okey. Maksud dia cair punya. Okey, kita study cair dahulu. Okey, cair dulu ha. Okey, apa yang kita perlu buat mula-mula sekali, kita kena tentukan terminal dia. Tentukan terminal dia. Okey, ada terminal positif, terminal negatif. Okey, kita lukis dulu. Okey, sini panjang punya, bateri panjang punya. Ini nama dia positif terminal. Okey, ini pendek di sini kan. Negatif terminal. You tak payah lukis besar macam saya lah. Okey ha. So ada positif terminal, ada negatif terminal. Okey, kemudian bila you dah ada positif terminal, negatif terminal, kita nak check apa? Cathode anode. Okey, nak check cathode anode. Okey, so saya copy atas punya. Okey. Okey, anode dulu ha. Kawasan yang sambung dengan elektrod, elektrod yang sambung kepada positif terminal, itu nama dia anode. So kita ambil ini, tunjuk dekat elektrod. Tunjuk dekat elektrod dia. Tunjuk dekat elektrod, so itu anode. Okey, anode. Anode positif terminal bateri. Sebab sini sambung ke positif terminal. Kalau bateri ni terbalik, ini negatif, ini positif, maka sebelah sini akan jadi anode. Okey, so sekarang positif sini, so ini jadi anode. So tempat sini adalah kathod. Kena tunjuk dekat elektrod dia, yang warna hitam ini, kena tunjuk dekat dia. Okey, so yang kedua tepi itu adalah kathod. Okey, copy. Okey, adalah kathod. Okey, so selesai ya. Kathod adalah negatif terminal. Lepas itu, okey, turun sikit. Okey, lepas tu apa kena buat? Elektron keluar dari mana? Okey, ada negatif terminal sini, maka elektron keluar dari sini. Elektron keluar daripada negatif terminal. Okey, so elektron keluar dari sini. Satu, saya lukis 3 je lah. Kena lukis seperti saya, tak boleh di luar litar dia. Okey, elektron akan keluar daripada negatif terminal, berkumpul di kathod. Menjadikan kathod itu bercas negatif. Kathod sentiasa bercas negatif. Bila bercas negatif, dia akan tarik ion yang bercas positif. Okey, itu konsep dia. Okey, so seterusnya. Okey, kita cek apa ion yang ada di dalam. Okey, asid hidroklorik. Of course ada H+. Lepas tu ada Cl negatif. Sebab HCl kan. So H+, Cl negatif. Satu lagi apa? Ada H+, ada Cl negatif. Itu sebab dari HCl. Ada satu lagi. Sebenarnya ada dua lagi. Cuma dia bertindih. Ada H+ lagi. Tengok sini. Ada H+ lagi. OH negatif, sir. Yes, H+. Okay, so dia ada H+ kali kedua. Lepas tu dan OH negatif. Very good. Okay, so H+ kali kedua ini tak payah tulis sebab sudah ulang. Tak payah tulis. Okay, siap. Gambar raja awak siap. Perlu label seperti macam ini. Baru you mula kaji. Apa seterusnya. Okay, kemudian apa yang kita buat? Kita labelkan kathod dulu. Kathod sekarang bercas negatif. Dan merupakan negatif terminal. Kalau di sel kimia nanti kita buat perbandingan, kathod bercas negatif juga di sel kimia, tapi merupakan positif terminal. Dia lain.
Okey, ini cathode bercas negatif tapi merupakan negatif terminal. Okey. So sini positif terminal. Okey, anode tapi positif terminal. Okey ya. Okey, kejap saya letak Okey, sorry. Okey, kita sambung. Okey, electrolyte formula. Simple lah. HCl. Okey, electrolyte formula tak payah letak H2O. Tak perlu H2O. HCl sahaja. Okey, ion yang hadir ada 3 ni ya. Ion yang hadir ada 3. Iaitu H+, Cl negatif dan OH negatif. Okey, cathode bercas negatif. Kenapa cathode bercas negatif? Sebab elektron sampai dekat dia. Tengok elektron keluar. Arrow ni elektron keluar sampai dekat dia kan. Maka dia bercas negatif. Cathode bercas negatif dia akan tarik ion yang bercas positif. Maka dia akan tarik ion ini lah. Dia akan tarik ion ini. Okey, lepas tu yang dua lagi dia akan tertarik berkumpul di kawasan anode yang kekurangan elektron. Tak boleh kata dia positif anode. Kita boleh kata dia kekurangan elektron. So elektron akan pergilah, yang bercas negatif punya akan pergi. Okey, yang dinyacas. Mana yang dinyacas? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. So kita nyacaskan benda yang sama saja. Dia tak ada pilihan. Okey, kita buat kathode dulu. Sentiasa kita buat sebelah dulu. Mana yang pandai, you buat dulu. Okey, mengapa dia dinyacas? Kenapa dia dinyacas? Hanya ion hidrogen yang hadir. Ya, very good Natasha. Okey, ini orang yang ada, okey, update kerja dia. Bagus. Itu kelebihan kalau kita pakai video macam tu. Walaupun kita tak ada kelas, contoh saya pergi bertugas ke apa benda ke, tetap boleh jalan. Okey, good. Sebab dia hanya ada ion hidrogen sahaja yang hadir. Itu jawapan dia. Mengapa you pilih H+? Sebab dia hanya ada H+, tak nak pilih dia, nak pilih siapa? Okey, so jawapan dia sebab hanya ion hidrogen sahaja yang hadir. Okey, setengah persamaan dia, okey, untuk nyacas. Okey, saya ajar you tengok sekali lagi. Nyacas maksud buang cas dia. So, buang cas, cara dia, asal dia H+. Sebab yang pergi tu H+. Okey, buang cas dia maksud dia hilangkan cas dia. Itu maksud buang cas. Nyacas. Cas hilang. Itu maksud nyacas. Tapi tidak ada H. Hidrogen tak boleh wujud sebagai atom. Hidrogen boleh wujud sebagai molekul, iaitu H2. Okey, bila H2, sini kenalah 2H+. Nak seimbangkan dia. H2, 2H. Seimbang. Okey, so sekarang ada dua positif. Dua positif kita kena hilangkan dia melalui tambah dua negatif. So dua positif tambah dua negatif dia akan jadi tak ada cas di hujung. Inilah setengah persamaan dia. Okey, boleh So pemerhatian dia. Apa pemerhatian dia? Sekarang dia adalah H2. Okey, so kita balik kepada nota kita depan ni, salin je sebenarnya, salin saja. H2. Okey, cari H2. H2 ini. Pemerhatian dia. Ini gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Okey. Pemerhatian dia. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Okey. Mengapa gelembung gas tidak berwarna dibebaskan? Kenapa? Kita terangkan. Inference maksud kita terangkan. Terangkan apa gelembung gas itu? Hidrogen. Kita terangkan sebab hidrogen. Itu sebab dia kita tulis macam ni. So dia banyak jawapan yang sama. Banyak jawapan yang sama. Tapi masa exam salah satu case dia akan tanya awak. Okey, inference maksud kita terangkan pemerhatian. Apa pemerhatian dia?
gas hidrogen terhasil. Itu sebab dia gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Nama produk dia senang, gas hidrogen. Gas hidrogen. Okey, ujian pengesahan dia, alamak tak pandai. Banyak lama-lama pandai lah. Okey, ujian pengesahan kita ada 3 ini. So nak uji hidrogen ini ya. Okey. Okey, uji gas hidrogen ini. Okey, first langkah dia, prosedur dia. Letak kayu uji bernyala ke dalam tabung uji. Bunyi pop dihasilkan. Itu maksud dia gas hidrogen. Okey, apa jenis tindak balas dia? Menerima elektron, maka dia merupakan penurunan. Okey, sebab dia terima elektron. Nampak tak? Terima elektron. Okey, pengertian dia. Okey, pengertian dari segi pemindahan elektron. Mengapa penurunan? Terangkan jawapan anda, penurunan. So kita kena terangkan inilah. Iaitu ada hidrogen ion punya. Okey, saya copy dari atas ya. Okey, copy. Okey, 2 ion hidrogen, tengok atas ni ya, match dengan ini ya. 2 ion hidrogen menerima 2 elektron untuk membentuk molekul hidrogen, Okey, ini nanti combine di tepi nantilah. Okey, sekarang ada 2 ion. Ada Cl negatif, ada OH negatif. Okey, ada Cl negatif, ada OH negatif. Okey, kita kena pilih mana satu. Sini akan melakukan pengoksidaan. Okey, sebab penurunan berlaku di sini kan. Sini akan melakukan pengoksidaan. Okey, you check elektrod piawai. Keupayaan elektrod piawai. Okey ya, sama-sama kita check. Okey, bagi sana nilai Cl negatif berapa? Okey, cari nilai Cl negatif. Keupayaan piawai elektrod. Muka surat 3. Modul 9.2. 9.2 muka surat 3. Okey, kita cek Cl negatif dia berapa nilai dia? Positif 1.36. 1.36. Okey, ini untuk Cl negatif Okey. Tapi dia OH negatif berapa? Positif 0.40. Positif 0.40. Tanya. Ini cara kita tengok Okey, sekarang ada 2 nilai. Okey, ada dua nilai di sini. Satu positif 1.36, satu positif 0.34. 0.40 untuk OH negatif. Ini untuk Cl negatif. Okey, so antara 2 ini kita kena pilih satu untuk dia ni atas. So di sini kita ada tak pekat? Tak pekat. Ini cair 0.0001 sangat cair. Okey, so bila cair punya kita kena pilih ikut E0. Pilih ikut nilai ini. Okey, siapa nilai yang lebih positif, dia adalah ejen pengoksidaan yang baik. Okey, so sekarang sini 2 ini, mana satu ejen pengoksidaan yang baik? OH negatif answer. Okey, ejen pengoksidaan yang baik di sini adalah Cl negatif. Ejen pengoksidaan yang baik. Okey, so ejen pengoksidaan yang baik ini, yang kuat ini, dia akan melakukan penurunan. Betul? Ejen pengoksidaan yang kuat, sini ya, Cl negatif ini, dia akan melakukan penurunan, reductions. Okey, adakah anod melakukan penurunan? Anod nak lakukan penurunan tak? Pengoksidaan, sir. Ya, dia kena melakukan pengoksidaan. Dia kena melakukan pengoksidaan. Sebab penurunan sudah berlaku di sini, katot. So, anod mesti melakukan pengoksidaan. Kalau melakukan pengoksidaan, antara 2 ini, kita kena pilih satu nilai yang kurang positif lah. Kalau you pilih yang lagi nilai positif dia lagi suka melakukan penurunan. Faham tak? Okey, contoh you pilih Cl negatif. Tak boleh sebab dia suka melakukan penurunan. Dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat.
maka kita kena pilih nilai yang kurang positif dia. Okey, antara dua ini, yang kurang positif punya adalah OH negatif. So, kita pilih OH negatif untuk nyacas. Okey, mengapa kita pilih OH negatif? Okey, cara dia dah ada. Nah, ini. Okey, copy. Kita pilih OH negatif sebab nilai keupayaan elektrod piawai, E0 tu maksud keupayaan elektrod piawai, ion hidroksida kurang positif berbanding ion klorida. Berbanding ion klorida. Maka kita pilih ion hidroksida. Kalau you pilih nilai yang sangat positif, dia suka melakukan penurunan. Dia tidak mahu melakukan pengoksidaan. Itu maksud dia. Okey, bila pilih OH negatif, kita salin daripada jadual. Okey, salin daripada jadual keupayaan elektrod piawai, kita dapat persamaan setengah dia ini. Inilah persamaan setengah dia. Copy. Okey, dapatlah persamaan setengah macam ni. Okey, 4 OH negatif sama O2 tambah 2 H2O tambah 4 E. Tapi di jadual keupayaan elektrod piawai itu, dia adalah O2 plus 2H2O plus 4E equal to 4OH negatif. Itu dalam bentuk penurunan. Kita nak tulis dalam bentuk pengoksidaan. Okey, ini bentuk pengoksidaannya. Kena refer balik muka surat 3 9.2. Ada pakai. Okey, so hasil dia ada oksigen, ada air. Air dah tak jumpa dah. Sebab air sudah masuk dalam larutan ini. Tak nampak sudah mix dengan asid. So kita dapat oksigen gas. Okey, oksigen gas, macam mana nak tulis pemerhatian dia? Oksigen gas, ini. Okey, oksigen gas. Okey, dapat ini. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. So, apa dia? Dia adalah gas oksigen terhasil. Okey, gas oksigen terhasil. Lepas tu nama hasil dia gas oksigen. Okey, bagaimana nak uji gas oksigen? Sama juga. Balik ke sini. Gas oksigen ini So cara nak uji dia. Okey. Letak kayu uji berbara ke dalam tabung uji. Kayu uji berbara menyala. Itu maksud dia gas oksigen. Okey, ini nak terangkan 4 ion hidroksida punya. Atas ada, saya salin saja. Copy. Okey. 4 ion hidroksida membebaskan 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen dan 2 molekul air. Membentuk molekul oksigen dan 2 molekul air. Okey, siap, selesai. So kita dah ada lah. That's why ada gas hidrogen, ada gas oksigen. Kita buat 2 test tube, 2 tabung uji untuk kumpulkan gas yang terhasil. Okey, so sekarang nak combine dua-dua. Okey, nak combine dua-dua. Okey, perlu tunjuk untuk combine ini? Perlu? Tak perlu kot sebab dah pernah tunjuk kan sir. Pernah ada dalam video. Okey, good. Yang inilah kan, sama saja. Ini saja, sama, sebiji. Okey, so 4H plus. Okey, 4H plus 4OH negatif jadi 2H2 plus O2 plus 2H2O. Okey, dia macam ni. Saya terangkan untuk siapa kita bagi offer sikit lah. Okey, 2E, 4E. Maka ini darab 2. Darab 2, 2E akan jadi 4E. Okey, sebelum ni ada. Saya dah tunjuk guna whiteboard. Okey, so ini darab 2. Jadi 4H plus. That's why sini 4H plus. Ini jadi 2H2. Yang lain sama. Dia salin balik. Sebab dia 4E tak payah buat apa, tak payah darab. Potong-potong, dapat ini. Okey, ini kita dah siap. Satu contoh lagi iaitu faktor kepekatan. Tapi sini saya tunjuk yang belum pekat lagi. Belum pekat. Okey. So sekarang jadual yang terakhir untuk hari ini. Okey, saya buat slow sikit. So untuk ini pekat. Ini pekat punya. Kalau pekat,
Macam mana pula? Nak pilih apa kalau pekat? Okay, so setiap orang yang siap tu boleh rehat 10 minit. Yang tak siap lagi, guna 10 minit untuk lakarkan jawapan dia. Okay, sekarang. 10 minit. Okay, pukul 11 saya akan bincangkan kes ini. Pukul 11.
Okey, kita akan sambung Okey, sama juga sekarang elektrolisis acid hidroklorik tapi 1.0. Okey, sebarang kepekatan 1 ke atas dikira sebagai pekat. 1 ke atas. Tapi untuk asid hidroklorik dia lain. Asid hidroklorik nilai lebih besar dari ini sudah dikira sebagai pekat. Iaitu 0.001 pun sudah pekat. 0.01 pekat. 0.1 of course pekat lah. 1 lagi lah mesti pekat. Okey, untuk asid hidroklorik. Okey, so sekarang dia 1.0, maka ini pekat punya. Okey, keadaan pekat tak apa, kita kaji juga. Okey, anode di sini sebab positif terminal, kathode di sini negatif terminal, elektron keluar dan masuk ke sini berkumpul di kathode menjadikan kathode bercas negatif. Okey, so ion yang ada dekat asid hidroklorik adalah H+, yang negatif dan OH negatif. Sebenarnya ada satu lagi H+, sebab asid itu maksud ada air. So H+ sudah berulang. Kita tak payah tulis 2 kali, kita tulis sekali sahaja. Okey, elektrolit formula macam biasa HCl. Okey, huruf besar Cl. Okey, macam ni Ion yang hadir 3 inilah. Okey, 3 ini. Okey, sini kathod merupakan negatif terminal. Kathod merupakan negatif terminal. Anode merupakan positif terminal. Positif terminal. Okey, ion yang bergerak ke kathod, kathod bercas negatif. Kathod bercas negatif. So yang pergi adalah H+. Yang pergi adalah H+. Tiada pilihan. Maka yang dinyacas juga adalah H+. Sebab apa? Macam tadi. Okey, kalau siapa buat ni dia salin je. Okey, saya salin je. Ini sebiji. Copy. Senang seronok. Okey, sebab dia hanya ion hidrogen sahaja yang hadir. Maka pilihlah dia. So persamaan setengah untuk nyacas. 2H+ plus 2E equal to H2. Cas buang. Buang cas maksud nyacas. Okey, so H2 ini apa pemartiannya? Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Inference sebab gas hidrogen terhasil. Okey, apa nama produk dia? Apa hasil dia ini? Gas hidrogen. Letak kayu uji bernyala ke dalam tabung uji. Okey, bunyi pop dihasilkan. Okey, penurunan 2 ion hidrogen menerima 2 elektron untuk membentuk molekul hidrogen. Okey, sebelah kathod siap. Kathod senang untuk case ini, sama macam tadi je. Okey, so sekarang kita ada anode, ada 2 ion. Anode ada 2 ini. Okey So yang ikut tadi, nilai tadi, okey saya tulis sekali lagi nilai tadi kawan cari untuk kita Cl adalah positif 1.36. Okey, lepas tu OH negatif adalah tambah 0.40. Ini yang kita cari daripada jadual keupayaan elektrod piawai itu. Kalau ikut ini, kan tempat sini kena melakukan pengoksidaan. Maka dia tak boleh pilih ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, dia kena pilih yang kurang kan. Maka dia pilihlah OH negatif. Sebab 1.36 ini dia suka melakukan penurunan. 1.36, satu lagi ayat kita sebut, dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen pengoksidaan yang kuat, dia akan melakukan penurunan. Betul tak? Okey, so dia tak pilih untuk Cl negatif, tak pilih, kita pilih OH negatif. Dapat gas oksigen. Tapi masalah di sini, okey, di sini, kita kena abaikan nilai keupayaan elektrod piawai. Kita kena abaikan dia. Mengapa? Sebab lalutan ini pekat. Pekat maksudnya air sedikit. Pekat maksud air sedikit. Kalau air sedikit, OH negatif ini, okay, contoh di sini OH negatif ini sikit je. Ada sedikit sahaja. Kalau ada 1,000 ion yang datang, ini kurang daripada 100. Maksud dia, 900 lebih adalah ini. So, chances untuk ini menang. Sebab dia pekat. Okay? So kita kena abaikan nilai keupayaan elektrod piawai.
yang dipilih adalah Cl negatif. So cara kita nak terangkan macam mana? Okey, kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidroksida. Maka kita pilih Cl negatif. Sebab kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidroksida. Kalau dulu cair, dia akan sama banyak. Lebih kurang sama cair. Okey, sekarang pekat. Pekat dah tak boleh lah. Pekat maksud dia majoriti ion yang ada di anode ini Cl negatif. Majoriti dia. Cuma ada bilangan kecil OH negatif sahaja. Sebab dia pekat. Maksud dia lah. Okey, kalau Cl negatif kita dapat, okey, setengah persamaan dia, saya tunjuk you buat nyacas maksud dia macam ni. Cl negatif jadi, jadi Cl. Ini maksud nyacas. Okey, Cl negatif. Negatif buang. Jadi Cl maksud nyacas. Tapi kita tak boleh jadi Cl macam ni. Cl dia akan sentiasa dalam molekul. Cl2. Okey, maka depan ini letak 2 sebab nak samakan Cl, 2 Cl, 2 Cl. Okey, sekarang pengoksidaan. Pengoksidaan elektron di sinilah, pengoksidaan. Elektron di sini membebaskan. Okey, so tengok 2E, 2E seimbang. Okey, gas klorin. Okey. Balik pemerhatian. Semua ada depan tu. Jawapan sudah ada, siap-siap je. Okey, gas klorin, ini. Okey, gas klorin. So, pemerhatian dia, gas kuning kehijauan dibebaskan. So, inference maksud kita terangkan. Apa benda kuning kehijauan? Gas klorin terhasil. Itu maksud gas kuning kehijauan kan? Gas klorin terhasil. So, apa nama pemerhatian dia? Apa nama hasil dia? Gas klorin. Okay, gas klorin nak uji macam mana? How to test gas klorin? Ada? Sudah ada? Kita ada 3 je, ada ujian. Okay, copy. Okay, yang pertama, letak kertas litmus biru lembap ke dalam tabung uji. Kertas litmus biru tukar ke merah dan kemudian menjadi putih, diluntulkan. Macam tu. Ini maksud dia pemerhatian dan tindakan dia, action. Okey ya. So sini, okey. 2 ion klorida membebaskan 2 elektron, nak guna nombor boleh 2 tu membebaskan 2 elektron untuk membentuk molekul klorin. Ini pengertian pengoksidaan dari segi pemindahan elektron. 2 ion klorida membebaskan 2 elektron untuk membentuk molekul klorin. Okey, persamaan ion keseluruhan. Ini tambah ini, tak payah darab. Ini jadi simple balik sebab 2E, 2E. Kita tambah terus. So 2H plus tambah bertindak balas, tambah maksud bertindak balas dengan ini, tindak balas dengan 2 Cl negatif menghasilkan H2. Okey, lepas tu dengan Cl2. 2H plus tambah bertindak balas dengan 2 Cl negatif menghasilkan H2 dan Cl2. Okey, ini untuk persamaan ion keseluruhan dia. Okey. Okey, ada soalan nak tanya untuk contoh ini? Ada soalan nak tanya? Inilah kita panggil faktor kepekatan ion dalam larutan. Ini belum terima faktor itu sebab dia masih cair. Masih cair maksudnya bilangan kepekatan ada ini sama. Maka bilangan Cl negatif dengan OH negatif yang ada di anode ini
ada di keliling ini kan, bilangan yang agak sama. Maka kita pilih ikut nilai keupayaan elektron PY. Tapi untuk sini sudah pekat. Sudah pekat. Bila sudah pekat, maksud dia di keliling anode ini, CR negatif tu banyak, OH negatif tu sedikit sahaja. Maka CR negatif menang, dinyacas. So kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidroksida. Itu sebab dia. Okey. Apa yang saya nak terangkan habis. Okey, saya nak dengar. Ada soalan tak? Supaya saya boleh bantu awak. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Tak apa. Okey, bagus. Okey, so kita hari ini bincang dua jadual faktor kepekatan ion. Okey, kita akan sambung lagi untuk jenis elektron.